Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah segmen Malaysia Memilih. Dan pastinya kita akan membawakan segala perkembangan berkaitan dengan Malaysia Memilih ataupun menjelang PRU ke-15 yang bakal berlangsung pada 19 November depan. Dan setiap hari kami akan juga membawakan perkembangan-perkembangan daripada calon-calon dan juga para rakyat sendiri, suara rakyat, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan untuk PRU ke-15 ini. Dan kalau boleh saya recap semula, sebenarnya sejak 10 Oktober lepas, Parlimen dibubarkan di tengah-tengah ramalan agensi berautoriti bahawa musim tengkujuh dan kemungkinan berlakunya banjir yang buruk akan kembali menghantui kita sebagaimana yang kita alami di kebanyakan negeri pada penghujung tahun lepas. Dan ketika Parlimen dan hanya beberapa negeri memutuskan untuk membubarkan Dewan Perundangan masing-masing, kebimbangan mengenai musim dan banjir tidak dapat dielakkan. Dan semalam, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN, Jabatan Pengairan dan Saliran mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat melibatkan 7 negeri. Dan antara negeri yang disebut adalah negeri Johor. Dan kalau kita lihat di hari ini, kita ingin membawakan perkembangan di Johor sendiri kerana isu banjir kilat ini sebenarnya bukan satu isu yang kecil yang mana ia sebenarnya menyebabkan rakyat, terutamanya mangsa banjir, perlu menanggung kerugian harta beratus-ratus ribu ringgit. Malah sejak awal tahun ini juga, banyak sebenarnya kejadian banjir kilat sudah pun berlaku disebabkan perubahan iklim dan juga mungkin masalah penyelenggaraan sistem saliran seperti saliran longkang tersumbat dan sebagainya. Dan hari ini dua calon heavyweight Parlimen Pulai mengangkat isu setempat itu bagi pilihan raya umum ke-15 kali ini. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Siti Nur Akila Omar, Wakil Astro Awani di Johor. Akila, bagaimana agaknya strategi dan juga calon-calon yang bakal bertanding di Parlimen Pulai? Apa agaknya isu yang diangkat oleh mereka menjelang PRU ke-15 ini ketika musim banjir juga diramal berlaku, Akila? Ya Faris, sebenarnya saya telah berjumpa selain daripada Parlimen Pulai, saya sebelum ni berjumpa dengan empat calon daripada Parlimen Johor Bahru. Dan isu mereka adalah sama, infrastruktur dan juga banjir kilat. Sekarang kalau kita lihat sejak awal tahun ni, sudah beberapa kali Johor Bahru sendiri dilanda banjir kilat. Johor Bahru ni termasuk kawasan Ulai dan juga Parlimen Tebrau. Dan tiga parlimen ini sebenarnya berhadapan dengan banjir kilat setiap kali musim hujan lebat lebih 2 jam. Dan perkara itu sememangnya menjadi kebimbangan masyarakat dan juga penduduk tempat dan juga terutamanya mangsa banjir itu sendiri, Faris. Dan itu adalah isu-isu yang dibawa oleh calon, iaitu calon Barisan Nasional sendiri, Datuk Nor Jazlan, yang mana sebelum ini beliau adalah penyandang bagi 3 penggal sebelum PRU ke-14 tewas di tangan Datuk Sri Salahuddin Ayub dan juga penyandang daripada Pakatan Harapan. Dan beliau menyatakan sebenarnya isu ini telah lama. Sejak beliau memegang 3 penggal yang lalu juga telah berlaku isu banjir kilat. Tetapi penyelesaiannya telah dibuat pada ketika itu. Dan kita sedia maklum bahawa Johor Bahru ini, termasuk juga Parlimen Pulai dan Parlimen Tebrau, adalah bandar besar yang di mana pembangunan rancak seiring bergerak. Jadi mungkin salah satu penyumbang itu mungkin adalah pembangunan yang sedang berjalan dan itu adalah kesan kepada penduduk yang sedia ada. Tetapi isu-isu ini juga tidak boleh dipandang ringan, Faris, kerana ia melibatkan kerosakan. Ada kalanya menyebabkan kemalangan ataupun kehilangan nyawa. Jadi itu antara sebab mengapa dua calon ini membawa isu yang sama kerana kawasan mereka juga terlibat. Antara kawasan yang terlibat di Parlimen Pulai sendiri adalah kampung Kempas, iaitu Kempas di Jalan Permatang Kempas, Kampung Muhammad Amin, dan juga ada lagi Kampung Pasir, yang mana itu adalah hotspot banjir kilat. Setiap kali hujan lebat memang banjir kilat kita akan tumpuk kat situ, dan kita pun sebagai wartawan semua tahu, okey, bila hujan lebat dah 2 jam ni kita risau hotspot seperti ini akan berlaku banjir kilat. Dan kita dengar apa yang dijanjikan atau yang diutarakan oleh calon Barisan Nasional sendiri. Baik. Dari segi isu-isu tempatan, ya, hal-hal infrastruktur mengenai banjir dan sebagainya, memang kerajaan sentiasa mengadakan penambahbaikan. Cuma bila timbul isu perubahan iklim ni, maka ia menambahkan lagi kesulitan
ya, bagaimana perancangan perlu dibuat. Jadi untuk saya akan membawa isu perubahan iklim ni supaya banjir tidak berlaku dengan lebih parah daripada dulu. Sekarang minta maaf. Sekarang. Itu soal isu perubahan iklim. Dari segi isu jalan dan sebagainya, ini perkara biasalah. Sekarang ini ketua kampung, ahli majlis bandaraya, semua di bawah adalah wakil daripada Barisan Nasional. Jadi mudah untuk segala aduan diambil tindakan. Cuma masa tu untuk dibuat tu, itu kita akan kita akan percepatkan lagi lah. Kalau saya kembali sebagai wakil rakyat di sini, maka ia memudahkan pentadbiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Okey Faris, itu kata calon Barisan Nasional lah. Tetapi bagi calon Pakatan Harapan Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga penyandang Pulai sendiri menyatakan bahawa isu ini perlu pelan yang komprehensif kerana ia adalah masalah besar yang tidak boleh diselesaikan kepada yang tak boleh tanggungjawab itu digas kepada ahli parlimen sahaja. Perlu kerjasama daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan badan-badan yang berkaitan supaya masalah ini dapat diatasi dan sekaligus dapat mengurangkan beban kepada masyarakat dan juga mangsa banjir. Jadi kita dengarkan apa kata calon Pakatan Harapan Datuk Seri Salahuddin Ayub. Pilihan raya kali ini rakyat lebih fokus kepada perubahan kerajaan di peringkat federal. PRN negeri telah berlalu di mana isu-isu seperti banjir, isu-isu seperti keadaan rumah-rumah PPR yang masih lagi tidak punya status adalah isu yang sentiasa akan saya perjuangkan. Namun begitu, ia tidak kunjung selesai kerana isu ini lebih melibatkan bidang kuasa, punca kuasa daripada kerajaan negeri. Banjir begitu juga, ia melibatkan satu bajet yang besar yang sepatutnya dibentangkan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri terhadap kampung Kepasir, kampung Mak Amin, Tuah Jaya dan seumpamanya. Dia perlu pada satu grand plan yang komprehensif, bukan runcit-runcit, tapi perlu pada suatu komitmen yang lebih serius daripada pihak kerajaan. Tapi apa yang penting sekali pada kali ini adalah rakyat Pulai perlu memenangkan Pakatan Harapan untuk kita menubuhkan kerajaan baru di peringkat federal. Ini bukan cerita main-main. Ini bukan perkara kecil. Ya Faris, itu adalah kata janji oleh dua calon Pulai untuk pilihan raya umum ke-15 ini Faris. Dan itu adalah dua calon heavyweight yang dikongsikan oleh Aqeelah sendiri. Bagaimana agaknya dengan lagi seorang calon? Apakah mungkin isu-isu yang diangkat ataupun sentimen yang mungkin dibawa? Kerana kita bakal melihat pertemuan tiga penjuru di Parlimen Pulai, yang mana seorang lagi melibatkan Loh Kah Yong daripada Parti Perikatan Nasional. Apa agaknya sentimen ataupun bagaimana agaknya kehangatan daripada pihak Perikatan Nasional pula? Apa agaknya kempen-kempen yang dibawa ataupun apa janji-janji yang dijanjikan untuk penduduk di Parlimen Pulai itu sendiri, Aqeelah? Ya, Faris, sebenarnya saya bertemu dengan Loh Kah Yong pada hari penamaan calon dan kita sebenarnya, Faris, kita tidak dapat mengikuti kempen beliau lah. Tetapi kita faham bahawa setiap ahli parlimen mempunyai isu-isu setempat yang perlu diperjuangkan dan pada saya percaya Loh Kah Yong juga mempunyai agenda yang sama seperti dua calon heavyweight ini dan mereka Loh Kah Yong sendiri adalah pendatang baru dan beliau melihat dua ahli politik yang dengan nama besar ini mungkin salah satu ataupun persaingan sihat antara mereka. Dan saya percaya isu-isu rakyat seperti banjir kilat, infrastruktur, PPR dan mungkin pekerjaan ataupun peluang-peluang belia muda dalam sektor-sektor tertentu di Pulai sendiri menjadi keutamaan bagi calon daripada Perikatan Nasional Loh Kah Yong. Isu perubahan iklim ataupun masalah bencana dan sebagainya, Johor juga terkesan teruk
kalau kita lihat tahun lepas dan juga sekarang ni pun musim hujan lebat, yalah kita menjangkakan bahawa mungkin berlakunya banjir kilat di negeri Johor itu sendiri. Adakah isu itu antara yang paling diangkat daripada rakyat di sana sendiri ataupun apa lagi isu lain yang mungkin melibatkan memberi kesan daripada banjir-banjir berlaku? Kerana pastinya berlakunya banjir, berlakunya lah kos. Mungkin mereka sukar untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Mungkin melibatkan mereka terpaksa menelan kos kerugian beribu-ribu ringgit. Misalnya rumah mereka dimasuki air dan sebagainya. Apa lagi yang dimahukan oleh rakyat dan ingin disuarakan oleh rakyat kepada calon-calon daripada Parlimen Pulai ini sendiri, Akila? Ya, betul Faris. Selain daripada isu banjir dan kesan-kesan banjir, rakyat juga memerlukan satu sentuhan segar daripada pemimpin, bakal pemimpin yang mana mereka perlu atasi daripada struktur jalan raya. Di Johor Bahru sendiri, jalan raya memang sesak dan ada kalanya rosak. Jadi itu antara salah satu suara-suara rakyat yang kita perolehi. Dan macam untuk esok, kita plan untuk ke Parlimen Pasir Gudang. Di situ kita tahu isu utama dia adalah ada dua yang kita tahu. Satu adalah jalan raya, lebuh raya Pasir Gudang itu sendiri. Yang kedua adalah hospital. Hospital kerajaan yang telah dijanjikan sejak PRU ke-13. Tetapi sehingga kini hospital Pasir Gudang masih di dalam pembinaan. Dan daripada situ apabila hospital menyentuh mengenai hospital ini, tentunya ia melibatkan kesihatan awam. Dan hospital sedia ada iaitu HSA dan HSI mengambil masa yang lama untuk merawat pesakit kerana mereka mempunyai tugas-tugas dan penambahan penduduk di Pasir Gudang itu sendiri memerlukan hospital ini berada atau siap dengan tempoh waktu yang ditetapkan, Faris. Dan mungkin terakhir sekali saya nak tanyakan Akila jugalah, apa mungkin jangkaan di Johor selepas ini pada hari pengundian menjelang 19 November ini? Adakah mungkin kita boleh juga menjangkakan daripada Singapura, rakyat Malaysia kita yang bekerja di Singapura, adakah mungkin berlaku kesesakan ataupun bagaimana di tambak Johor itu nanti? Ya Faris, Johor ini memang semua tahu bahawa ada keunikan dia di situ yang mana rakyat kita banyak bekerja di Singapura dan mereka adalah salah satu penyumbang corak landscape politik, perubahan politik yang dijangka akan berlaku pada kali ini, dan mereka juga membawa undi-undi yang banyak untuk ahli-ahli parlimen kita lah untuk membentuk kerajaan dan sebagainya. Dan tadi saya ada bersama dengan Ketua Pengarah Immigration iaitu Datuk Seri Khairul Zaimi Daud yang menyatakan bahawa beliau menjangkakan tiada kesesakan luar biasa di dua pintu masuk di Johor iaitu bangunan Sultan Iskandar yang mana tambak Johor dan juga second ni iaitu kompleks Sultan Abu Bakar. Yang mana kedua-dua ini tidak dijaga kesesakan kerana mereka yang pulang tidak bertembung dengan cuti umum Singapura. Seperti yang di Bali sebelum ini, mungkin ada isu yang timbul, kesesakan luar biasa dan sebagainya. Itu disumbangkan oleh faktor-faktor lain yang menyebabkan keadaan itu berlaku. Dan pada kali ini juga kita tak tahu jumlah sebenar pekerja-pekerja Malaysia yang bekerja di sana yang boleh keluar mengundi. Tetapi saya percaya mereka tidak akan melepaskan peluang kerana peluang ini datang hanya 5 tahun sekali. Dan bila mereka melepaskan peluang itu adalah sangat berharga kerana setiap undi itu amat bernilai, Faris, untuk membentuk kerajaan dan pembangunan seterusnya. Dan saya percaya warga Malaysia di Singapura juga akan pulang dan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada 19 November ini, Faris. Dan diharapkan kita juga berjayalah dengan kempen untuk mencapai peratusan undi 100% untuk PRU ke-15 ini. Dan terima kasih Siti Nur Akila Umar, Wakil Astro Awani di Johor yang berkongsikan calon yang lebihkan cara politik khidmat untuk yakinkan pengundi di Parlimen Pulai khususnya. Dan saya juga ingin mengkongsikan juga satu kenyataan ataupun perkembangan terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang mengatakan bahawa amaran hujan berterusan waspada melibatkan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor masih berkuat kuasa sehingga 11 November ataupun hari Jumaat ini. Dan pada masa yang sama, negeri-negeri di pantai barat Semenanjung dan Sarawak dijangka mengalami ribut petir, hujan lebat beserta angin kencang yang lebih kerap pada sebelah petang hingga malam sepanjang minggu ini. Dan pastinya
jika anda berada di kawasan-kawasan yang disebutkan oleh Met Malaysia, anda perlulah berwaspada dan sentiasa mengikut perkembangan daripada Met Malaysia. Saya kira itu sahaja untuk segmen pertama. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini.